Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi bincangkan mengenai adab sahabat dengan sahabatnya, iaitu sebanyak 23 perkara. Sebanyak 23 perkara telah dibincangkan pada ceramah yang lalu, iaitu yang pertama, melebihkan taulannya, mengutamakan sahabatnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, iaitu dia menolong sahabatnya mendahului diri sendiri. Ketiga, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Keempat, menutup aib sahabatnya. Yang kelima, mendengar, apabila mendengar orang lain mencela sahabatnya, maka jangan sampaikan kepada sahabat. Yang keenam, apabila menyampaikan seorang kepada dia mengenai taulannya, jangan didengar kata orang itu pula. Yang ketujuh, kalau mendengar seorang lain memuji sahabatnya atau menunjukkan akan dia, naklah sampaikan macam itu kalau bagus. Kemudian yang ke-8, kalau sekiranya ditanya khabar, naklah bersungguh-sungguh bertanya khabar sahabat itu. Yang ke-9, jangan bertekak dengan sahabat itu. Yang ke-10, hendaklah memanggil nama yang elok-elok. Yang ke-11, kalau sekiranya melihat kebajikan sahabat itu, hendaklah ia bersyukur. Dan yang ke-13, hendaklah kita tegak orang lain mencela sahabat kita, jangan sambung. Ke-14, beri nasihat sahabat kita itu kalau sekiranya ia tersilap dengan cara yang lemah lembut. Maulah yang ke berapa? Yang ke-14, yang ke-15, memaafkan kesalahan sahabatnya. Dan yang ke-16 hari ini, 16, baru mendoakan ia bagi taulan itu dalam sembahyangnya, pada ketika hidupnya dan pada ketika matinya. Kita ada sahabat qarib, doakan dia dalam sembahyang ke, luar sembahyang ke, masa dia hidup maupun sudah meninggal dunia. Sebab kadang-kadang kita berdoa, Allahumma innalka alina wa ala walidina wa masyaikhina wa jirani ikhwanina wa akhawatina wa ashabina, dan sahabat-sahabat kami. Mana doakan sahabat. Kerana sahabat ni sebagaimana yang disebut dalam hadis yang lain, besar ganjarannya, dan juga akan apabila kita bersahabat terlalu qarib semata-mata kerana Allah, nanti akan takkan di bawah tiang aras di padang mahsyar. Sama juga kalau ayah kita ada sahabat karibnya, ayah kita pun meninggal dunia, sunat menghubungi karib bapa kita itu supaya hubungan tidak putus. Nabi pun masih lagi menghubungi sahabat-sahabat Khadijah, memberi hadiah sahabat Khadijah untuk tidak putus hubungan. Maka itulah pentingnya sahabat. Sama kalau kita baca bab musafir ke Mekah umpamanya, antara lain hendaklah mencari sahabat sebelum ke Mekah, supaya sahabat itu nanti boleh beri kita nasihat apabila kita tersilap. Maknanya itu menunjukkan bahawa bersahabat itu sangat penting. Doakan dia dalam sembahyang, luar sembahyang, hidup ataupun mati. Kemudian yang ke-17,
hendaklah berbuat kebajikan akan ahli taulanan itu dan akan segala keluarganya kemudian daripada mati. Kita sahabat yang meninggal, keluarga sebenarnya, jangan lupa berbuat baik lagi terus kepada keluarga sahabat kita yang telah meninggal dunia. Kemudian yang ke-18, jangan memberati ia akan taulani itu daripada suatu hajatnya, supaya senang hati taulani itu daripada kesusahannya. Dari sahabat, jangan menyusahkan dia, jangan minta dia kerja. Itu sebab dalam hadis Nabi itu, izhad fi dunya yuhibbukallah, izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Bencikan dunia ini, Allah sayangkan kepadamu. Bencikan barang-barang yang ada pada tangan sahabat ni pada saudaramu, saudaramu akan sayangkan kepadamu. Maknanya, kalau sahabat tak ada barang, jangan minta hari-hari menyampah kat muka kita tu. Dia buat rokok sebatang lagi, ambil. Sebatang ambil lagi, teruk laku. Jangan mengambil kesempatan daripada sahabat kita. Itu sebabnya kita sunat selalu menghubungi para sahabat, bertanya khabar. Jadilah, jangan dah sesak baru cari sahabat, bila-bila cari sahabat. Kadang-kadang lama dah sesak, fikir mana sahabat untuk tolong. Masa senang tak cari ni, masa susah terfikir dia sahabat dia. Maka hendaklah dipikirkan sahabat ni waktu senang dan waktu susah. Sama juga dengan Ta'ala. Dengan Ta'ala pun hendaklah dia kata, ingatkan Allah waktu senang, nanti Allah ingatkan kita waktu kita susah. Selalunya ingatkan Allah Ta'ala waktu susah, dah senang tak ingat dia. Maknanya ingat Allah Ta'ala waktu senang. Ya. Yang ke habislah 19, menyatakan kesukaan dengan sebab segala yang dapat oleh taulannya itu daripada yang menyukakan dia, dan menyatakan ia akan kedukaan sebab yang dapat oleh taulannya itu daripada segala yang dibencinya. Maknanya sahabat kita kalau dapat senang, kita pun tumpang senang. Kalau dia susah, kita pun tumpang susah. Jangan dia senang pula kita dengki. Kalau dia susah, rasakan dia. Itu silap tu. Ada sahabat baik, tapi dia dengki. Sahabat pantang kawan tu senang, risau dia. Kita sahabat tu, kita kan dua, satu boleh berkawan, satu boleh bersahabat. Kawan dan jalan bolehlah, sahabat tak boleh. Kalau kawan dapat senang, kita pun awal-awal mengucapkan tahniah. Dan kalau dia susah, kita orang pertama kali dapat memberi pertolongan kepada orang yang sahabat itu yang susah. Awal-awal dah sampai. Itu masuk ke 19. Sigianya yang demikian itu bersamaan zahirnya dan batinnya, supaya benar ia berkasih kasihannya itu. Maknanya kita suka, luar pun suka, dalam pun suka. Kalau sedih, luar pun sedih, dalam pun sedih. Jangan buat-buat muka sedih di luar, hati suka. Maknanya kita betul-betul ikhlas dalam melaksanakan perhubungan di antara dua orang sahabat. Tidak ada mengambil kesempatan, bukan bersahabat kerana sesuatu yang patut diambil daripada ini, memang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut sengaja kita berkawan kerana Allah, tak payah kan. Itu alat. Maka azan juga, azan tak payah niat, pasal dia hanya perantara untuk salat aja. Maka azan tak payah. Tentu dah kerana Allah. Melainkan setengah tempat di Turki, dia lepas azan dia balik, berkamat dia balik. Apa salah? Saya bayar gaji kerana azan dan kamat aja, dia tak semayang. Itu macam tu lah.
Ada macam tu. Maknanya dia azan tu bukan Allah Ta'ala, kerana mendapat gaji itu. Itu sebab dulu ada setengah-setengah imam duduk di masjid, quarters masjid. Waktu subuh dia sembahyang lah. Satu hari waktu subuh dia tak pergi masjid. Saya pun tanya, kenapa tak pergi masjid? Saya tak tugas, dia kata. Dia tak tugas. Jadi makna dia bertugas tu, dia sembahyang tu kerana ada allowance dan gajinya. Kerana hari tu tak tugas, dia pun sembahyang rumah. Ini nampak tak? Selalu begitu. Maknanya saya kata, apa hal dulu saya jaga masjid, dulu saya jaga masjid, kan tak boleh ceramah kat masjid. Jadi maknanya dia imam itu kerana semata-mata kerana gaji ni. Satu hari pula Bilal azan, tengah-tengah azan, asyhadu la ilaha illallah, sakit perut pula dia buang air pula, sambung dengan naik masjid, sambung aja hayya ala solah. Jadi kampung tanya, mana Allah Akbar, dah sudah tadi. Macam ada. Satu hari saya pergi cek imam Bilal azan, dia azan pakai tuala mandi. Saya panggil pejabat, apa hal dengan awak azan pakai tuala mandi? Tak sempat, dia kata. Macam-macam ada. Ini di situ keikhlasan tu payah. Jadi gitulah. Tu bayangkan azan pakai tuala cokin, pakai kain basah, kan buruk nak rupa. Kalau tuala tu bocor macam habis. Kemudian ke-20, hendaklah ia memulai beri salam pada ketika berdapat dengan tawalan itu. Menjumpa kawan, memberi salam. Itu biasalah. Sebenarnya salam ni ada undang dia. Undang orang yang datang beri salam, orang yang menunggu tu. Itu undang dia. Orang yang naik kereta beri salam kepada orang naik basikal. Orang basikal beri salam kepada orang jalan kaki. Orang jalan kaki beri salam kepada orang yang berhenti. Dan beri salam ni lagi satu, nak komen sikit. Selalunya orang silap beri ceramah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Salah lah. Baru Assalamualaikum warahmatullahi. Salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Apa salah kepada Bismillah? Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Boleh tak? Ada assalam qabla al-kalam. Salam dulu sebelum cakap. Itu. Zaman moden ni pula kita beri salam sudah dulu, kita good morning, kemudian selamat pagi, kan? Sekarang Assalamualaikum. Baguslah ada perubahan. TV pun Assalamualaikum, tak kira Assalamualaikum jadilah, kan? Nak sebut Allah Ta'ala, Assalamualaikum. Sekarang ni pula Assalamualaikum jadi good morning. Pasal dulu good morning jadi morning je, hilang goodnya. Kan goodbye hilang goodnya, bye saja, kan? Sekarang ni Assalamualaikum hilang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan salam, Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada tuan-tuan. Mengapa tidak Assalamualaikum? Mengapa Assalamualaikum tu seorang, kuma dua kum, tiga tu lebih. Jadi kiri kanan kan malaikat. Kita ni walaupun seorang tu nak ada kiri kanan ada malaikat ni, Assalamualaikum. Itu sebab kita beri salam pun dalam sembahyang pun Assalamualaikum. Dan imam beri salam, niat beri salam kepada makmum, niatnya. Makmum pula memberi salam, niat menjawab salam imam. Niat saja, jangan jawab. Yang Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam, makmum Waalaikumsalam. Niat saja, niat saja. Sekarang ni kita Assalamualaikum. Angkat apa? Telefon. Assalamualaikum. Kan tak betul. Assalamualaikum. Mungkin tahun 2020 kom aja. Kom lam. Kena kam. Pasal dah tengok good morning jadi morning. Selamat pagi kan? Selamat dah hilang dah. Pagi cikgu pagi. Selamatnya mana? Kan masih hilang. Pagi kan. Assalamualaikum pun jadi dia potong-potong. Pasal kita macam Indonesia kan suka potong-potong bahasa. Pilihan umum, pemilu kan, benda pemilu pun pemilihan umum. Maksud Malaysia pun jadi gitu.
Semua pendek. Susah kita buatnya. Kementerian Pertahanan kan. Tak lama makan je, ma je. Mananya pergi ma? Rupanya pergi makan. Macam malas dia orang dah. Kan semayang boleh malas, ringkas semua. Gitu. Yang ke-21, apabila datang taulannya itu pada satu tempat perhimpunan duduk, maka hendaklah ia meluaskan baginya dalam perhimpunan dudukannya itu jika dapat luaskannya. Maka jika tidak dapat, maka hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain. Maknanya kalau kawan datang, kita pun bagi peluanglah dia duduk sebelah kita, ruang, lapangkan tempat. Kalau tak dapat, kita bangun bagi dia duduk. Baru canggih. Tidak bimbang kalau dan balai tak dapat lauk kan. Enggak jauh aku di sini aku. Maknanya dia bangun. Maknanya beri peluang sahabat yang mau datang tempat duduk. Tu. Ke-22, apabila keluar taulannya daripadanya itu, maka hendaklah mengikut akan dia hingga pintu rumahnya atau barang sebagainya sekira-kira yang layak bagi muliakan akan dia. Maknanya dia datang ke rumah, kita bangun menyambut dia. Ya, ini bukan taulan, tetamu pun sama. Tetamu, Assalamualaikum, salam, masuk, salah tu. Naklah kita bangun menyambut ketibaan tetamu. Dan nanti kalau ia balik, naklah kita mengantar ke pintu ataupun yang selayak dengannya. Gitu. Tak boleh kita balik, boleh lah, salam. Itu mesti tu. Tetamu datang, disambut dekat pintu dan balik dihantar dekat pintu. Itu dia. Itu bukan kira sahabat, tetamu pun begitu undang dia. Kalau dalam bab undang-undang tetamu pula, dia kata lagi, itu bab anak pula. Hendaklah anak itu tunggu di tepi pintu dia tu untuk menunggu arahan ayahnya untuk mengambil sesuatu untuk tetamu. Itu undang dia. Anak duduk tu. Kita biasa kalau kita tengok Arab, anak-anak semua kat air. Tu Arab, dididik begitu. Anak-anak, bapak duduk, anak-anak yang bawa air, yang menuangkan air, menyambut tamu, semua anak. Itu betul dah. Orang balik tak, bapak angkat, anak-anak angkat, anak angkat. Ni ibu orang tua ni. Kelebihan orang Melayu pula. Ke-23, apabila berkata ulangi itu, hendaklah ia diam padahal ia mendengarkan akan perkataan itu hingga selesai daripada perkataan itu, maka mulai akan perkataan yang lain dan jangan masukkan perkataan itu dalam perkataan orang itu. Makna jangan interrupt. Itu ya, sahabat cakap bagi habis, dengar. Jangan sekali-kali ia motong perkataan kawannya itu, bagi habis cerita dia. Baru boleh cerita. Kan dia tentang cerita, pak potong, mana? Potong-potong dia pun lupa cerita dia tadi. Itu undang. Atau 23 undang-undang bersahabat. Undang-undang bersahabat. Dan hasil daripada segala adab ini, bahawasanya hendaklah diperbuat akan tiap seorang itu dengan segala perbuatan yang menyukai akan hati mereka itu, dan jangan diperbuat akan seorang itu dengan segala perbuatan yang dibenci oleh mereka itu. Maknanya hendaklah kita melaksanakan suatu perkara yang menyenangkan hati pada sahabat. Sama juga dalam bab makan. Kita kalau makan dengan sahabat, hendaklah kita buat cara bagaimana sahabat senang makan dengan kita. Yang kita mengambil lauk cepat-cepat. Kan kalau ada orang tua, biar orang tua dulu. Kalau orang tua lambat, macam mana? Lambat bila pula angkat lauk. Senang sangat. Angkat lauk tu, ulur ke dia. Itu cara dia, teknik dia. Undang-undang makan, kul mimma yalik, makan yang dekat dulu. Makan lauk yang terdekat dulu, jangan menjangkau ke depan. Salah. Teknik dia, kalau orang tua makan bersama kita, hendaklah kita mendahulukan orang tua itu atau tetamu itu. Cara lambat sangat orang bila nak ambil lauk ni, kita angkat bagi dulu. Sama juga kita tengok makan, nak angkat lauk tambah ni kan malu kan. Bila pula orang nak menolongkan nasi tambah senyap macam ni, senang sangat. Ambil tambah tu bagi dulu pun kita nak sebenarnya.
Setelah tambah, awak belum? Saya tambah. Waktu nunjang makan. Saya nak pesankan kadang silap kita. Kita apabila makan bersama jemaah, jangan basuh tangan saya orang lain selesai makan. Selalu silap. Bila kita dah kenyang lah, makan sikit terus tangan, kawan tengah makan, kan dia malu. Sudah berhenti dia tu. Celaka betul. Sekurang-kurang kita ada, kita makan sikit-sikit untuk, betul orang Melayu betul dah makan. Saya kawankan, menunjukkan orang tak boleh makan seorang, dia malu. Tuan rumah kena makan sama. Kan tu orang tak makan, dia tengok dia makan tu. Dah lah orang makan pening. Tu undang makan. Jangan basuh tangan. Jangan buka tangan. Jangan angkat tangan. Mana jangan basuh lah. Angkat tu dah berhenti orangnya. Jangan angkat tangan sebelum jemaah ini angkat tangan. Tu. Kalau kita dah kenyang, kita ambil sikit-sikit untuk membantu kawan yang sedang makan. Tu undang. Ini basuh tangan sebab dia. Jangan seorang makan. Seorang sebut tak apa. Kan malu-malu juga, sapu-sapu juga. Habis syahadan apabila engkau menuntut akan taulan supaya jadi ia akan sekutumu pada belajar ilmu, dan supaya jadi ia taulan pada perjalanan agamamu dan duniamu, atau jadi ia taulan pada musafir, maka hendaklah engkau peliharakan dalamnya itu perkara pertama orang yang berakal, maka terdapat engkau kembalikan pada bertaulan dengan orang yang kurang akalnya. Kerana pada akhirnya itu kembali kepada perkelahian dan bersengketaan hati dengan dia. Maknanya kalau nak berkawan ni untuk selamat dunia akhirat, ataupun untuk sahabat dengan hal ehwal agama, hal ehwal dunia, hal ehwal musafir, hendaklah kita cari orang yang berakal. Tu senang. Maknanya berakal bukan orang gila tak. Kan orang yang cerdik sikit. Jangan sahabat orang yang perengus. Gila tu kan ada 99 macam-macam gila. Tu kata Imam Ghazali, imam pun tidak melantik orang gila. Orang gila minta imam. Apa ia gilakan jawatan, itu gila lah. Tak layak jadi imam. Tu kan gila kan ada 99 gila ada. Jadi maknanya kita kena tengok orang tu gila tak gila. Tapi dia tak gila, akalnya kurang. Macam Nabi kata, al-mar'atu naqisatu aqlin wa dinin. Orang perempuan kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang agama ni bukan pasal dia tak kurang, tak, semayangnya kurang. Sebulan tentulah cuti 7 hari. Kadang-kadang bulannya 2 minggu dah cuti. Puasa dah tentulah 3 minggu. Tak cukup. Agamanya kurang. Dan akalnya kurang. Akalnya kurang bukan orang perempuan tak pandai jadi pada menteri pada. Bandar Meki pun perempuan. Bukan? Yang Israel pun perempuan. Tuan baca sejarah Aceh pun banyak wanita jadi ketua negara. Cerdik, tapi akalnya itu kurang. Pasal mengambil keputusan itu kadang-kadang tidak sepadan dengan yang sebenarnya. Tengok dia buat kereta pun begitu. Kan tak dipikirnya, langgarnya je. Bukan perempuan sini marah orang perempuan lain dah. England. Itu sebabnya orang perempuan tak beri kuasa talak. Kalau beri kuasa talak, habis kita. Lamat balik, aku carikan kau, habis kita. Cepat mengambil kesempatan mengambil keputusan. Orang lelaki ni tu slow sikit. Itu banyak orang lelaki jadi hakim. Perempuan tidak boleh jadi hakim sebenarnya. Bukan pasal dia tak cerdik. Datang waktu dia cemburu, waktu dia tahik, waktu dia nimpas, waktu dia marah, habis hukum bunuh semua. Itu kaedah. Makna taklah buat orang lelaki betul dah. Orang lelaki tu jadi bos, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa', itu betul dah. Orang lelaki bos pada kaum wanita. Walaupun lelaki pun ada yang karut juga, bukan tak ada. Tapi umumnya kawan pun kita cari orang berakal. Jangan cari kawan yang cepat marah. Susah kita, menimbulkan perkelahian. Silap sikit je. Silap sikit, terambil kasut ni.
Dia marah. Pinjam kasut dia, putus kasutnya, marah dia. Maknanya orang tidak cukup sempurna akalnya. Sebabnya satu orang ini tunggu orang gaji dia di bus stop. Tunggu tak sampai malam. Telefon tempat datang tu, dia kata dia tak datang. Dia takut nak marah, tak marah. Tak boleh marah. Pasal dia ni kurang akal. Kalau akalnya tinggi, jadi pengarah dia. Kalau akal tak tinggi, jadi orang gaji dia. Maka tak boleh marah lah orang gaji tu, pasal akalnya kurang. Gitu. Kalau kita marah, kita pula kurang akal. Itu sebabnya kita jangan lawan orang gila. Orang gila kita kurang akal, kita lawan orang kurang akal, kita pun kurang akal. Lawan orang gila, kita pun gila. Gitu. Kan saya pernah ceritakan dulu, satu orang pembesar negeri pergi melawan orang gila. Orang gila itu sedang mancing air, mancing ikan dalam berdi. Dia tanya orang gila tu, ada ikan ke? Kata orang gila tu, awak gila ke? Mana ada ikan? Sahabat pun itu. Sahabat jangan kurang akalnya, menimbulkan perkelahian. Dia tengok orang yang tak bersahabat. Bersahabat ni bukan berkawan. Kawan tak bersahabat. Nak musafir, undang-undang 3 orang musafir, lantik itu orang ketua tu undang. Tu undang-undang perjalanan. Dia dah apabila kau berjalan musafir di padang pasir, naklah lantik seorang pemimpin dalam 3 orang untuk buat keputusan. Tu. Kalau sahabat tak ada berfikir, siapa jadi ketua? Kalau 3-3 gila, langsung gila. Maka tiada dapat engkau kebajikan pada bertaulan dengan orang yang kurang akal, kerana pada akhirnya kembali kepada perkelahian dan persengketaan. Di situ bersakitan, bersengketaan hati sebenarnya. Bermula seteru yang berakal itu terlebih baik daripada taulan yang tidak berakal. Kedua orang yang baik kelakuan yang jadi bermula seteru yang berakal itu terlebih baik daripada taulan yang tidak berakal. Maknanya kita seteru yang berakal itu terlebih baik daripada taulan yang tidak berakal. Maknanya kita bermusuhan dengan orang yang berakal lebih baik daripada bersahabat orang yang tidak berakal. Faham ya? Kerana berseteru, memusuhi orang yang berakal lebih baik daripada bersahabat orang yang tidak berakal. Gitu. Kedua, orang yang baik kelakuannya dan yang baik perangainya. Maka jangan bertaulan dengan orang yang jahat kelakuannya dan orang yang jahat perangainya. Itu orang yang tidak membaiki akan diri pada ketika memaran pada ketika saya ada baiki pada ketika datang hawa nafsunya. Yang apabila ia marah, pada ketika marah saya ada baiki pada ketika datang hawa nafsunya, yakni apabila ia marah maka tiada boleh tahannya akan diri itu, dan demikian lagi apabila datang hawa nafsunya maka tiada kuasa ia menegahkan akan dia, dan sungguhnya telah berhimpun akan itu dalam wasiat Al-Qamah Al-Ataridi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya di sini sebut, dia kata hendaklah kita bersahabat orang yang baik kelakuannya, orang yang baik perangainya, orang yang baik akhlaknya. Jangan bersahabat orang yang rosak akhlaknya, orang yang rosak perangainya, orang yang tidak boleh membaiki dirinya, orang yang tak dapat menahan nafsunya ketika marah dan ketika bergelombang hawa nafsunya. Orang ni tak boleh berkawan. Sebabnya Allah Hamka tulis dalam sejarah, dalam tafsirnya, dia kata satu orangnya anak orang kaya bersahabat dengan seorang pemain judi, ikutlah, tapi dia tak main judi pasal dia tak ada kerja, tapi dia anak orang kaya.
Tengoklah sahabat tu main judi. Lama-lama sahabat kata, engkau main pelak. Duit tak ada, aku ada duit. Akhirnya dia main, kalah, bayar dia. Akhirnya meninggallah bapak. Maka dapatlah harta tadi, harta pusaka pada anak. Dia pun terus main judi. Akhirnya bankrupt langsung akibat bersahabat tadi. Sebabnya itu betul lah, bersahabat ini mesti orang yang boleh dipercayai perangainya. Tak boleh langsung-langsung bersahabat orang yang rosak akhlak. Contohnya bersahabat orang yang tukang besi, nanti akan hitam juga kita. Bersahabat orang yang jual minyak wangi, nanti wangi juga kita. Tapi kadang-kadang apabila seorang itu telah biasa dengan kejahatan, kan payah nak berubah. Susah. Sama orang yang kedekut, dia tetap dengan mempertahankan kebakhilannya itu. Macam satu kisah Hamka tak cerita, dia kata apa, satu orang kaya jalan kaki, bawa payung jalan. Orang kaya, orang tanya ni, bapak ngapa tak beli kereta? Anak-anak semua berkereta. Anak yang gunakan harta bapak, bapak tak. Apa jawapannya? Anak-anak saya anak orang kaya, dia kata. Saya anak orang miskin. Betul bapak miskin, tapi anak dia tu gunakan, dia kaya. Saya anak orang miskin, anak saya anak orang kaya. Kan manyang dia tu. Tak gunakan nikmat dia. Ya. Itu dia sahabat. Tengok nampak gaya itu dalam kita dibolehkan mengumpat anak kita. Nak bersahabat dengan Sanu sepuluh-sepuluhan, engkau jangan bersahabat dengan Sanu itu, dia itu jahat, boleh kau sebagai nasihat. Hanya sebaik-baiknya kita mendiamkan dahulu, jangan bersahabat dengan dia. Kenapa bah? Janganlah. Desakkan dia itu isap dadah. Kamu umpat tu. Tapi dibolehkan kerana beri nasihat. Begitu. Hukumnya boleh, diharuskan. Kan zaman kan mengumpat kan ada zaman diharuskan hukumnya. Macam suami atau isteri mengadu tuan qadi, mencerita keburukan suaminya. Tuan qadi nak report sikit hal suami saya ni. Apa hal suami awak tu? Tak boleh tuan mengumpat ni. Cuma nak cerita pula. Diharuskan pengaduan. Kan banyak orang kata mengumpat tak boleh. Ada zaman boleh, ada zaman boleh mengumpat. Apa kata Alqamah kepada anaknya kalau dia hendak mati, dengan kata ni, ya bunayya idza aradta suhbat insan fashab man idza khadamtau sanak. Hai anakku, apabila hendak engkau bertaulan akan manusia, maka engkau perbuat taulan akan seorang yang apabila engkau jadikan ia akan khadam, niscaya meliharakan ia akan dikau. Itu Alqamah nasihat anaknya. Wahai anakku, kalau nak bersahabat, sahabatlah orang yang kalau engkau tak tolong dia, dia pelihara akan kau. Jaga semua. Macam siapa nama seorang itu, dia kulit hitam, dia pekerja. Siapa nama dia? Dia bekerja dengan tuan dia, amanah. Tuan dia kata, ambilkan saya anggur itu yang paling manis sekali. Dia pepetik anggur bagi tuan dia. Besok ambilkan aku anggur yang paling masam sekali. Dia boleh ambil juga, mana-mana petik ambil. Sama je. Kan aku kata hari ni malam manis, hari aku nak masam, mana juga. Kenapa kau tak rasa dulu? Tuan tak suruh, dia kata. Tuan tak suruh. Dia tak berani makan buah anggur itu kerana tidak dapat arahan dari tuan ni. Tu orang dulu. Mana dia jaga sungguh. Seorang hamba lagi, ini hamba lagi sanggih lah. Ini taat tu, taat membutuh tuli ke. Satu hari tuan dia nak merokok. Ini zaman merokok dah ni. Dah zaman lewat dah. Dah tahun 1800 ke 1700 gitu. Merokok kan tahun 1700 kan. Ambilkan saya bara berada. Tetapi jangan letak apa-apa, mesti letak atas tangan. Sebab
Dia ambil baru tak tangan. Yang hebat waktu tak tuan baru api tu, tuan baru nak ngulung rokok. Berapa lama nak ngulung rokok tu? Kalau tercucuk tak apa. Nampak hebat, tak ada begini-begini, tak ada. Itu canggih. Itu orang dulu macam tu. Taat habis. Ini bila kita amanah pun sahabat kita, dia amanah. Jadi. Kemudian wa idza ashabtau zanak, artinya apabila engkau jadikan ia akan taulan, niscaya memperbaiki ia akan dikau. Maknanya tidak dia menyusahkan kita, menyenangkan kita. Jadi perhiasan dia kepada kita, sahabat itu. Itu pesan Al-Qamah tadi. Kemudian wa in qa'adat bika mu'natun manak, jikalau picit dengan dikau belanja, niscaya beri akan dikau belanja. Maknanya kalau kita susah, dia belanja kita. Kalau kita tak ada duit, dia beri kita duit. Itu sahabat tu. Beli dia kata, ishab man idza madatta yadak lil khairi maddaha. Perbuat olehmu taulan akan seorang yang apa engkau beri akan dia dengan kebajikan, niscaya membalas ia akan dia. Kalau kita beri kebajikan, dia balasnya kebajikan. Jadi saya pesan selalu, mana kalau sahabat-sahabat kita balik musafir, dibeli sesuatu yang murah sangat, nanti kita balas dengan yang mahal pula. Jangan dia bagi aku keropok juga lah. Jangan dipikirkan keropok itu, dipikirkan kenangan itu, ingatan dia kepada kita. Dan wa in ra'a minka hasanah addaha, dan jika melihat ia daripadamu akan kebajikan, niscaya bilang ia akan dia. Bilang ni maknanya diingat-ingatinya. Kan dalam falsafah orang Melayu pun ada kan, falsafah orang Melayu. Apa dia tu? Ingat pemberian orang kepada kita, lupakan pemberian kita kepada orang. Ingatkan kesalahan kita kepada orang, lupakan kesalahan orang kepada kita. Boleh apa dia? Boleh? Sudah taklah. Itu Melayu ni falsafah. Wa ir'a minka sayyi'ah saddaha, dan jika melihat ia daripadamu akan kejahatan, niscaya menutup ia akan dia. Kita berkawan, ada kelemahan kawan kita itu, tutup aja. Jangan dihebahkan kepada orang lain. Jangan disebarkan aib orang kepada orang lain. Biar orang tak tahu aib sahabat kita itu. Cukuplah kita orang yang tahu. Sama kan? Kita makan makan kedai, kan kita tulis kalau sedap beritahu kami, beritahu orang lain. Tak sedap beritahu kami. Itu betul. Tak sedap pun orang tahu. Sedap senyap je. Kawan itu, kawan kita ni bila bab aib dia adalah kelemahan dia. Kelemahan dia pun kita juga ada kelemahan sama dengan kelemahan dia. Tutup aja. Man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa tutup aib orang Islam, Allah tutup aibnya di akhirat besok. Dan diulang, dan disebut aib siapa pun, sahabat kita dan sebagainya. Kalau elok tak apa. Ishab man idza qulta saddaq qawlak wa in hawata amrak i'tamarahu wa in tanaza'tu ma fi syai'in atharak. Berbuat olehmu taulan akan seorang apabila berkata engkau nescaya membenarkan perkataanmu itu, dan jika engkau serahkan akan kerjaanmu itu akan dia, nescaya mengerjakan akan dia. Dan jika berbantah kedua kamu pada sesuatu, nescaya memenangkan ia akan dikau. Maknanya yang selanjutnya, kalau sekiranya kita bercakap, dia membenarkan perkataan kita. Membenarkan perkataannya. Kalau dia menyerahkan sesuatu kepada kita, kita pun amanah. Kalau bertekak di antara kita berdua, bagi dia menang senang cerita. Kan selesai masalah. Dia kalau dua-dua nak menang, sama dia tak selesai. Dua-dua nak menang. Macam Nabi juga.
Nabi dengan Aisyah, ini suami isteri punya hal. Apabila Nabi keluar rumah, kata Aisyah, tak apa, kau pergilah, aku tunggu. Kata Nabi, kau baik tunggu, kau tidur. Tak, aku tunggu. Nabi pergilah. Tunggu, tertidurlah Aisyah tadi. Tak berapa lama Nabi pun balik. Assalamualaikum 4-5 kali, tak dengar. Nabi pun tidur kat luar. Tengah-tengah malam Aisyah pun tersedar, tengok Nabi tak balik-balik lagi. Buka pintu, Nabi tidur kat luar. Minta maaf ya Rasulullah, dia kata. Aku tak dengar ya Rasulullah. Tidak, Nabi kata, aku yang minta maaf, aku yang lambat balik. Tidak, aku tak sedar. Tidak, aku lambat balik. Itu kan bagus. Keduanya menyalahkan diri sendiri. Macam boleh. Kalau kita awak tidur bagi nak mampus, saya jawablah, awak minta darah hanya lambat balik. Elok. Dua-dua salah. Jadi mana kita ni naklah menangkan kawan kita. Suami isteri pun tak bagi dia menang. Bagi dia menang. Senang. Tidak dianggap kalah kalau mengalah. Banyak orang tak mengalah itu takut. Dia dah salah. Kan dalam bab puji begitu kan. Dalam bab puji kan selama yang lalu, ramai orang suka dipuji walaupun tak betul. Ramai orang tak suka dikeji walaupun betul. Kan itu. Nampak macam muda lah suka dia. Padahal tu dia pun. Tak betul dia puji, tak betul. Tapi dia suka. Ramai orang suka dipuji walaupun tak betul. Dia nampak tu, dah terlarat dah. Muda Pak Haji ni, suka pun. Nak melanja je tu. Dikata dia betul, pemalas orang ni. Marah dia. Nampak? Itu manusia punya kelebihan. Tu. Dia suka dia puji. Tapi Nabi pesan, dia kata, jangan puji. Jangan puji seorang itu. Kalau dipuji, dia kata akan tinggi hidungnya. Dia kata engkau sembelih tengkuk mereka itu. Dan dipuji yang melampau-lampau. Itu kan memang ada puji-puji dia. Itu kita tak boleh puji pemimpin hebat-hebat. Akan jadi sombong dia. Kan sebab dulu kan ada Boria dalam televisyen, memuji pemimpin kan bahaya. Pemimpin ni tidak boleh dipuji. Tak betul cakap tak betul, betul cakap betul. Yang silap dipuji. Itu yang herat, yang lagi berat tu. Sekian dimaklumkan. Habis. Ketiga orang yang salih, maka jangan engkau bertaulan orang yang fasik, padahal ia mengkalkan di atas dosa yang besar atau yang kecil. Kerana seorang yang takut akan Allah Ta'ala itu jadi ia mengkalkan atas dosa besar dan yang kecil. Orang-orang salih jangan bersahabat orang-orang yang maksiat, orang yang berdosa kecil ke dosa besar, jangan. Nanti akan saya jadi manakan tertarik dengan amalan perbuatan orang yang jahat itu. Kan orang yang berdosa ni kuat dari orang yang baik. Orang yang baik payah dari orang yang berdosa. Sebab jangan sekali-kali bersahabat orang yang fasik. Itu sebab Nabi pesan juga, nak berkahwin pun carilah yang beragama. Itu dalam hukum syariat, dalam hukum fiqah, orang ahli kitab boleh nikah orang Islam. Orang Yahudi dan Nasrani yang ahli kitab boleh nikah dengan orang Islam, dengan syarat yang Islam itu ialah laki-laki, yang Kristian itu wanita. Syaratnya mesti turun-temurun ni Kristian. Yahudi memang turun-temurun dah. Jarang orang masuk Yahudi, sikit sangat. Yang masuk Kristian ni banyak. Itu bukan ahli kitab. Mesti macam di Mesir, orang Keti, usul asal dia memang turun-turun. Macam Malaysia, Cina masuk Kristian, itu bukan Alkitab. Itu kemudian. Orang India, orang Hindu masuk Kristian, itu bukan Alkitab. Dia kemudian, masuk kemudian. Dia orang Hindu masuk Kristian bukan kerana sangat nak menghilangkan kepariaannya saja. Lepas tu dalam Hindu kan ada dia kasta-kasta dia. Kasta paria tu jatuh sangat. Bila masuk Kristian namanya John, hilang paria dia. Dia pun tak faham benda Trinity tu, tak faham bendanya Trinity tu, 3 dalam 1 dalam 3 tu dia tak faham. Dia masuk je, maka hilanglah nama
nama Hindu tu masuk dari dalam agama Kristian. Dia jadi hebat. Kalau kita pergi India kan ada kasta-kasta, teruk kasta, dihina. Masuk Kristian habis. Tu nama Bush mana pun lagi hebat dia. Rupanya pariah. Jadi maknanya puak Hindu tu gitu. Habis. Dan barang siapa yang tiada takut akan Allah Ta'ala, saya tidak dapat percayai akan kejahatannya itu. Maknanya kalau orang tak takut Ta'ala ni payah. Macam orang ni dia kadang-kadang dia percaya kepada makanan-makanan orang-orang bukan Islam. Ramai orang sembahyang, makan orang-orang bukan Islam, dia makan juga. Dia makan. Dia tak kisah. Satu orang tu dia pergi makan di Singapura, makan nasi Cina itik tu, itik yang merah tu. Naik ke terbang, lepas makan balik ke rumah, balik naik ke terbang. Hebat ni. Rasa jiwa dah rosak, tak rasa malu dengan Ta'ala. Cuba kita baca bab bagaimana sewajarnya manusia ini bersyukur kepada yang mencipta alam ini. Maknanya kita menggunakan, menikmati nikmat Allah Ta'ala punya, memang betul tak boleh kira. Cukup dengan diri kita saja. Maknanya kelipnya mata itu cukup dah kan? Jantung berjalan tanpa bateri, pau-pau dengan oksigen free-nya. Tuan bagi elok dah cukup. Makan free, minum free, semua siap. Manusia hanya mengubah saja. Buat kursi ni kayu Allah Ta'ala, buat kita angin besi Allah Ta'ala punya biji. Begitu. Apa benar? Mengapa tak cukup Allah Ta'ala? Setiap detik pernafasan tu sentiasa saja ada. Hidup, jaga, bernapas, tak bernapas, semua siap dah. Tumbuh-tumbuhan memberi oksigen kepada manusia, manusia memberi karbon dioksida kepada tumbuh-tumbuhan. Itu sebabnya dalam Quran sebut satu helai daun jatuh pun Allah tahu. Maknanya pesan pokok-pokok ni jangan tebang ikut suka. Pasal tiap-tiap daun itu kan mengeluarkan oksigen di waktu siang, maka manusia menggunakan oksigen di waktu siang. Jatuh daun kan dah kurang oksigen. Jangan ditarah gunung-gunung, dah menjadi angin, senang jadi puting beliung. Maknanya kita dah merubah suasana alam ini. Dah tebang pokok dah tak cukup. Allah Ta'ala buat tertua dah. Di waktu malam, maka tumbuh-tumbuhan perlu kepada oksigen. Berebut-rebutlah kita dengan tumbuh-tumbuhan. Siang dia beri free je oksigen kepada kita. Kan nikmat Ta'ala tu. Kita pun boleh bernapas, sihat badan. Kan saya cakap sebut dalam bulan lepas, kita tidur, jantung berjalan. Kita berjalan, jantung berjalan. Kita berhenti, jantung jalan. Jantung berhenti, kita jalan. Boleh apa tu? Keempat, bahawa jangan ada orang itu sangat kasih akan dunia, maka bertaulan dengan orang yang sangat kasih akan dunia itu racun yang membunuh akan diri. Kerana tabiat mengikut akan tabiat orang yang bersama-sama dengan dia, maka bersama-sama dengan orang yang gemar akan dunia itu, menambah ia gemar akan dunia. Bermula sangat gemar akan dunia itu asal segala kejahatan. Jangan sampai orang yang gilakan dunia ni. Gila dunia. Kita bukan tinggalkan dunia, jangan gilakan dunia ini. Kita tak lepas dari dunia. Kena faham, dalam Islam tidak berpisah antara dunia dan akhirat. Kita bekerja menjadi akhirat, dapat pahala. Kita berniaga kerana Allah Ta'ala dapat pendapatan yang halal. Sama juga, kita tengok ya,
Orang bekerja kapal laut. Kapal laut ada 3 dia punya yang dapat kita mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama, kapal itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Berlayar dalam laut tak tenggelam. Siapa yang tak tenggelamkan laut itu? Kapal itu Allah Ta'ala. Kemudian berniaga itu muamalah, itu syariat. Kerana mendapat melaksanakan jual beli itu dengan amanah. Kemudian membawa barang dalam kapal itu kan amanah yang lagi satu. Maka belai kapal itu pun sudah jadi satu bahagian daripada Islam. Maka itu juga sunnah. Begitu. Maka berniaga itu tidak salah. Yang salah ialah menyalahgunakan perniagaan. Macam main bola tidak salah. Mainlah bola itu. Yang salah ialah orang yang tidak tutup aurat. Begitu. Berenang disuruh. Alimu auladakum as-sibahah wa rimayah wa qiraatul Quran. Ajar anakmu itu berenang. Ajar anakmu itu menembak panah dan membaca Al-Quran. Jadi fizikal pun diajar, spiritual pun diajar. Gitu. Itu sebabnya kalau kita buat konsep Islam dalam masjid, belum ada buat. Masjid itu yang kena semua siap. Kolam renang ada, kutub khanah ada, tempat budak bertusun ada, kedai-kedai ada. Artinya supaya menjadi tumpuan masyarakat ke masjid. Nak ke mana ni? Nak berenang masjid. Orang pun azan, berhenti sembahyang dia. Budak tuition di masjid, tengah azan, sembahyang. Baca buku pun masjid, tadika pun di masjid. Jadi masjid tempat nadi masyarakat. Tapi kita masjid ni sudah menjadi hanya untuk sembahyang. Maka orang yang tak pernah sembahyang susah di masjid, takut dia. Ada kedai runcit, boleh nak ke masjid, beli barang-barang dapur di masjid. Orang azan tutup sembahyang. Ada restoran, jadi begitu. Maknanya masjid negara tu ada kedai makan tu, semua orang pergi sembahyang masjid, makan. Setengah makan orang azan, segan pula sembahyang juga dia. Yang silap juga masa tu letak pisang lah pada pokok-pokok tu. Itu salah masjid negara tu, gantung pisang pula. Ingat tu sembahyang tu beruk-beruk ingat tu. Tu. Jadi maknanya tu konsep masjid. Itu sebenarnya barulah masjid jadi tumpuan. So jami' tu bahasa Arab masjid ni jami'. Asal tu tak jami'ah jadi universiti. Asal orang mengaji dulu di masjid, akhir jadilah masjid jadi universiti. Jami' maknanya masjid, jami'ah universiti. Kerana masjid menjadi tempat pengajian, jadi universiti. Terus tuan-tuan lewat, mengapa kita keluar universiti pakai jubah? Mengapa? Dia keluar universiti baru nak berjubah. Masuk dia tak berjubah, nak keluar berjubah. Pasal asal universiti kan Islam. Orang Islam dulu kan asalnya berjubah. Maka akhirnya pakai jubah sekali lah, menunjukkan asal universiti itu Islam punya. Itu sebab asal ni kita lihat bahawa apabila berpindah tamadun daripada Spanyol ke barat, Islam pindah daripada tanah Arab ke Spanyol. Spanyol dah ada universiti. Akhirnya orang-orang England, orang Jerman, orang Perancis datang ke Spanyol belajar bahasa Arab. Maka mereka balik ke sana bercakap Arab. Keluar surat daripada padri cakap Arab, tangkap. Pasal dia cemburu dengan orang cakap Arab ketika itu. Pasal bahasa standard kita kira bahasa Arab standard. Orang cakap Arab kira orang hebat. Anak anta. Jadi berpindah pula pelajaran ini kepada barat, bertukarlah bahasa daripada bahasa Arab kepada Inggeris. Maka orang berbangga pula dengan bahasa Inggeris. Cakap lagi sesama dia, cakap orang putih. Dia boleh cakap Melayu sama dia, tapi dia cakap putih, dia rasa hebat itu. Sekarang ni dah mula balik anak anta balik. Dia kadang-kadang terbalik pula, Ustaz, anak nak ke mana? Kita mana tahu nak ke mana dia. Jangkanya anta nak ke mana. Dari semalam anta nampak anak, balik pula. Jadi anak nampak anta kata balik. Kita pun tak tahulah, biasalah.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kasih akan dunia itu kepala segala kejahatan. Bukan salah dunia ni, jangan terlalu sayang dunia ni. Dan kelima, hendaklah engkau perbuat taulan itu orang yang benar pada segala perkataannya itu, maka jangan engkau bertaulan orang yang banyak berdusta, kerana orang yang banyak dusta itu terdapat percayai akan agama dan dunianya, dan demikian itu membawa kepada kebinasaan akan agama. Sabda sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh setakat tu. Berhenti kelima. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihhal muamalah fima bainana manaka ala sunnah warzuqna sirqat tawakkuli 'alaika wa husnal dhanni bik wamnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaika maqrunan bi awafi darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.